Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin al-mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada Al-Fadhil, pengacara majlis Talaqi At-Turasi, sesi yang kedua. Al-Fadhilah, ia penasihat ia kepada ia program Talaqi Turasi, ia Dr. Ustazah Fadilah Nur Fadilah binti Abdul Rahman dan Ustazah Nur Ain, seluruh jawatan kuasa yang telah mengatur ya program yang amat baik ini bagi memperkenalkan kita turas, warisan ya ilmu akidah yang telah diperturunkan oleh para ulama kita, setelah mana mereka memahami kehendak Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka lah ia di kalangan ulama yang mampu menganalisa ayat-ayat, hadis-hadis yang berhubung tentang akidah, kemudian didisiplinkan ia dalam bentuk disiplin ilmu yang munazzam, yang bermanhaj, yang tersusun. Antara kitab yang telah dikurniakan barakah, yang dikurniakan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah kitab Matan Ummil Barahin, yang insya-Allah sama-sama kita akan bincangkan. Ia kitab yang telah dikurniakan barakah, kitab yang telah makbul, yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan barakah dan dia telah diterima. Dia dipelajari, ya, dia dipelajari dan terpahut setiap individu mempelajarinya. Matan yang kecil, tak tebal mana pun, ya, memang dihafal di mulut-mulut ya anak-anak. Ya, kalau kami dulu di pondok, kami menghafal ini. Ini kan ia sebahagian ia tanda bahawasanya penulisan ilmu itu telah makbul, telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan telah dikurniakan barakah. Semua peringkat dan ulama-ulama besar pula mensyarahkan pula kitab ini. Dan insya-Allah kita akan lihat nanti sedikit silsilah ya kitab ini, ya Syekhul Syuyukhul Al-Azhar mensyarahkan kitab-kitab ini. Kalau kita nak tahu kitab itu kan ya hebat, besar, telah diterima di kalangan ulama, ya, kita akan melihat ulama yang ramai mensyarahkan, ulama ramai memberikan khidmat ia terhadap kitab ini. InsyaAllah sebagaimana yang saya sebutkan di dalam ya pertemuan yang lepas, paling kurang kita dapat baca dahulu kitab ini secara sardan, baca secara
zahir sahaja, dan kita sampai kepada masalah-masalah yang perlu didetailkan, kita detailkan. Ya, kerana dia memerlukan masa untuk pendetailan. InsyaAllah jikalau sekiranya jikalau sekiranya tidak ada halangan, kita selesaikan minggu hadapan. Ya, kalau dapat kita baca separuh hari ini dan separuh minggu depan. Kalau tak boleh selesai juga, kita ambil seminggu lagi. Kalau tak boleh, saya rasa insya-Allah boleh. Ya, minggu ni dan minggu depan. Ya, boleh insya-Allah. Ya, minggu ni dan minggu depan itu paling kurangnya. Dan untuk pendetailan dia memerlukan kepada membaca syarah dia. Syarah dia yang begitu banyak. Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi. Ini syuyukh, ya, syekh-syekh besar di Al-Azhar. Kifayatul Ahwam. Ini semua syarah kepada dia. Ulama Nusantara kita yang mensyarahkannya, Bidayatul Hidayah, lagi apa dia, Aqidatun Najin, ini semua mensyarahkan. Syekh Ad-Dasuki, ya, syuyukh yang besar daripada Al-Azhar juga. Ini semua ulama-ulama besar yang telah memberikan khidmat ya terhadap ya matan Ummil Barahin. Ini menunjukkan kitab ini barakah, kitab ini makbulun, ya diterima. InsyaAllah ia diterima min indillah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas ini kalau boleh ngapal kitab ni, ngapal. Ya, kami ngapal dulu kitab ni sampai habis. Ya. Baik, kita mulakan ya kitab ini. Ya, mudah-mudahan ya kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sila buka kitab. Saya akan baca menggunakan kitab saya ni lah, ya. Ya, kitab yang saya terima ya secara ya bersanad daripada guru. Jadi saya pun nak ambil barakah kitab yang saya mengaji. Kitab ni saya tak akan, ya, kitab pertama saya mengaji dulu pun ada lagi di rumah. Yang ini saya ambil sanad kali yang keduanya pula, kali yang ketiganya pula. Ya, yang ini. Yang di rumah tu ada, ya. Dah kuning dah lama dah koyak-koyak sikit dah. Ya, ada saya simpan. Ya, kitab ya Matan Ummil Barahin ini. Baik. Kita mulakan insya-Allah. Inilah akidah bagi Sanusiyah. Saya tak pasti ya, yang tulisan baru ni kalau dia mengulang perkataan ini saya tak tahu. Inilah akidah bagi Sanusiyah. Ya, Sanusiyah ini dinisbahkan kepada ya akidah yang telah disusun oleh ulama besar daripada kabilah Sanusiyah. Beliau ialah Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Shu'aib As-Sanusi. Sanusi itu ialah nama kabilah beliau. Ya, kabilah ya kabilah yang berada hampir di Tilimsan ni berada di sebelah barat Aljazair. Beliau adalah ya ulama Aljazair, ulama Aljazairi. Lalu dinisbahkanlah kepada beliau, ya, beliau daripada kabilah Sanus tadi, ya. Lalu dinamakanlah inilah akidah, ya, pegangan yang telah dianalisa ya oleh ulama besar kita, Syekh Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Shu'aib As-Sanusi, yang dinamakan kitab ini Matan Ummil Barahin. Matan, apa dia matan? Matan ialah ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Itu matan. Matan ialah sesuatu yang sedikit lafaz dia, perkataan sikitnya, itu matan. Ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu, sikit saja dia punya perkataan. Memang perkataan itu perkataan yang jami', yang memerlukan kepada syarah. Sebab itu ulama banyak syarah. Ya, ulama banyak syarah. Ya, kalau diizinkan Allah Taala, ya, dan saya membahas hasrat lama dah, ya. Ya, kalau boleh habiskan dahulu syarah dia, nama dia Bidayatul Hidayah.
Ya, Bidayatul Hidayah ini antara syarah dia dalam bahasa Melayu. Saya pun tak ta'aruf habis. Kalian daripada Usuluddin ya, diploma Usuluddin ya, Syariah, bukan? Pengajian Islam. Pengajian Islam ya. Oh, bahasa pengantar bahasa Melayu lah ya. Bahasa Melayu. Eloklah. Bidayatul Hidayah ini ialah dalam bahasa Melayu. Ya, yang mana syarah yang agak ringkas tetapi dia menjelaskan matan ini. Matan apa tadi? Maqalla lafzuhu. Lafaz dia sedikit. Lafaz dia kan ia jami'. Kerana setiap perkataan yang digunakan oleh Syekh Muhammad al-Imam oleh Imam Muhammad Yusuf As-Sanusi ini, setiap perkataan dia tu ada justifikasi. Sebab itu ulama syarah, setiap perkataan yang digunakan tu dia bukan seronok ya. Dia bukan surat cinta ni. Ya, dia perkataan khayal, bukan. Ya, ini adalah buku akademik, buku ilmiah. Perkataan yang diguna itu sangat jami', sangat mani'. Ya, maknakannya krim ya perkataan itu. Sebab itu matan. Matan apa? Maqalla lafzuhu. Sedikit perkataan dia, wa kathura ma'nahu, makna dia luas. Ya, makna dia luas yang memerlukan kepada syarah. Sebab itu kita baca perkataan dia pun dah cukup dah. Itu saya kata baca secara sardan. Kerana kan setiap perkataan dia tu ya ada mempunyai justifikasi yang memerlukan kepada syarah. Ya. Kalau kita dapat dulu, ambil barakah perkataan dahulu. Ya, bagaimana beliau ni waliyun min awliyaillah. Ya, antara kekasih Allah Taala. Lagi pula dihasani keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada jalur Sayyidina Hasan. Ya, Hasan bin Ali. Matan sedikit lafaz, luas makna. Ummil barahin. Apa ummi? Ummi apa ummi? Mak lah kan? Induk. Ummil barahin, diinduk kepada burhan. Burhan apa burhan? Burhan ialah bukti akal. Ya. Ulama dia membezakan dalam keadaan yang banyak ya dalam istilah. Kalau merujuk kepada bukti syarak, makna bukti Quran dan hadis, mereka akan sebut dalil. Apa dalilnya? Kalau orang tanyakan, apa dalil dia? Dalil biasa qala Allah Taala. Biasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau merujuk kepada akal, dia adalah burhan. Ya, burhan ialah bukti yang lahir daripada analisa akal. Ya, bukti yang lahir daripada analisa akal, nama di burhan. Burhan dia punya mufrad dia, jamak dia burhanun, burhanani, barahin. Barahin itu ialah jamak bagi burhan, sirah muntahal jumu'. Atau wazan mafa'ilu, ya, barahinu. Induk kepada bukti akal. Ini bukti akal. Kita dah sebut kan dalam pertemuan yang lalu, faham kan ya, bahawasanya ilmu akidah wajib syarak. Selepas wajib syarak itu ditujukan kepada akal. Itu kena faham ya dengan kemah. Jadi ummul barahin ini matan bagi induk bukti akal. Bukti akal atas kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Bukti akal Allah Taala mempunyai sifat yang wajib bagi dia. Bukti akal yang menyatakan ada sifat yang mustahil baginya. Bukti akal ada sifat yang harus baginya. Begitu juga bukti akal sifat yang wajib bagi Rasul. Bukti akal sifat yang mustahil bagi Rasul. Bukti akal sifat yang harus bagi Rasul. Yang kita sebut dulu dalam dua kalimah,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam pertemuan kita yang lalu. Ya. Cuba buat review balik apa yang saya bentangkan ya dalam pertemuan yang lalu. Buat sorotan balik, sorot ke belakang balik. Ya, rakaman itu. Ya, rakaman dalam kepala tu. Sebab itu saya kata penting, ya mukaddimah saya hari itu. Baik. Akidah ini ialah akidah yang dipelopori oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Macam mana kita nak tahu sedikit sanad dia ni sampai kepada Abul Hasan Al-Asy'ari? Ya, sebab itu kita mengaji ilmu akidah ini berasaskan metod, ya tarikat, jalan, ya dua imam yang besar. Satu nama dia Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan yang kedua Abul Mansur Al-Maturidi. Aliran di Nusantara Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari. Baik, sedikit sebelum lahirnya Ummul Barahin ini, ia lebih awal ya kitab Abul Hasan Al-Asy'ari yang bernama Al-Luma' fi Raddi ala Ahli al-Zayy wal Bid'ah. Itu ialah kitab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Selepasnya Abul Hasan Al-Asy'ari menulis kitab Luma' ini, kemudian datang selepas itu ulama, ya ulama kalam kita, Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqillani, dimensyarahkan Luma', lalu diberi nama Syarhul Luma'. Luma', Syarhul Luma'. Kita nak bagi nampak di mana duduknya Ummul Barahin ini. Luma', kitab Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian Syarhul Luma', siapa punya? Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Kemudian selepas itu lahir Al-Imamul Haramain, Imamul Haramain, imam dua tanah haram, Makkah dan Madinah, ya Al-Juwaini, Imam Al-Juwaini. Lalu beliau ya menjelaskan lagi, ya lahir ya selepas Syarah Luma' Asy-Syamil fi Usuluddin. Ini siapa dia? Oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Selepas beliau ya perkemah lagi kitab Syamil ini, lahir kitab beliau Al-Irsyad ila Qawati' al-adillah fi usulil i'tiqad, pun bagi Imam Al-Juwaini, Imam Haramain Al-Juwaini. Selepas Imam Juwaini barulah datang Al-Imam Sanusi. Imam Sanusi dia perkemah lagi kan kitab Al-Irsyad ini, lahir kitab beliau bernama Aqidatu Ahli Tauhid, yang masyhur kitab ini dinamakan Al-Kubra, Aqidatul Kubra, ya yang masyhur ya disebut sebagai Aqidatul Kubra. Kemudian selepas Kubra lahir pula Al-Wusta oleh ya imam ya Muhammad bin Yusuf As-Sanusi juga, ya bernama Al-Wusta. Lepas Al-Wusta maka barulah lahir As-Sughra. As-Sughra inilah Ummul Barahin. Nampak tak silsilah dia itu? Jadikannya nanti orang tanya macam mana Ummul Barahin ini ya daripada ya jalur Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi begitu. Kita akan nampak bagaimana ulama memperturunkan ilmu akidah ya daripada satu generasi ke satu generasi sampailah kitab Ummul Barahin. Kemudian ulama banyak syarah,
Lalu ulama buat hasyiah, syarah atas syarah lagi, ia terhadap Ummul Barahin, sehinggalah kitab ini kitab yang amat masyhur, yang diberkati, ia sangat-sangat diberkati, insya-Allah menjadi penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Itu nampak sikit sanad dia. Boleh ya? Penting, ya, sanad keilmuan ini sangat penting supaya kita tak tenggelam punca. Ya. Mengaji akidah itu daripada mana? Berikutnya, ya, dalam kitab kami ini, wallahu alam kalau ada dalam bersama-sama kalian. Sebab itu saya kata kalau boleh beli juga yang macam ini. Ya, selain daripada macam itu, baik dah. Itu bagi jelas terang lagi tu kan. Ya. Beli, dapatkan juga macam ini. Yang ini RM1.50, RM2 aja. Saya dah sebut hari itu dah. Baik. Kita lihat, ya. Selepas daripada penamaan kitab, penterjemah telah menjelaskan dua hikayat, ada dua cerita tentang keagungan kitab ini, tentang hebat dan besar kitab ini. Ada dua hikayat ia daripada mimpi ulama-ulama kita yang saleh. Ingat ya, mimpi ini besar dalam Islam. Saya dah sebut hari itu sedikit. Ia dalam pertemuan yang lalu. Mimpi adalah juz'un. Ini hadis ya, sahih Bukhari dan Muslim, boleh rujuk. Juz'un ya, ar-ru'ya salihah, mimpi yang benar. Ar-ru'ya salihah, ar-ru'ya sadiqah. Yang mimpi yang benar itu juz'un, salah satu daripada bahagian min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Ya, dia termasuk daripada salah satu daripada 46 bahagian kenabian. Kerana apa? Dah tak ada nabi, wahyu dah tak ada, tetapi Allah Ta'ala bagi kepada umat ini busyra, kegembiraan. Apa gembira? Kegembiraan ialah berada pada ar-ru'ya salihah, mimpi yang benar. Sebab itu dalam hadis yang lagi sebut asdaqur ru'ya asdaqul hadis. Mimpi yang paling benar ialah mimpi yang datang daripada orang yang paling benar bercakap. Sebab itu kan kalau kita nak tahu mimpi kita, cuba cek dalam minggu tu kita kuat ibadah tak? Bercakap benar tak dalam minggu tu? Kalau kita menjadi orang yang saleh, ya, dalam tahun itu cakap benar, tak buat maksiat, mimpi kita, sebenarnya mimpi kita itu ada perkiraan. Tapi kalau dia menipu je kerjanya, mimpi itu akdzabur ru'ya, mimpi yang paling dusta adalah datangnya daripada kepala penipu, akzabul hadis. Orang yang kuat menipu, mimpi dia tipu. Ya, sebab itu Al-Imamul Bukhari, ini saya sikit nak sebut. Sebab itu mimpi adalah menjadi nilai di sisi para ulama kita. Imam Bukhari dia pernah berkata, ya, Imam Bukhari, ini kan ya, Imam Bukhari, tak boleh kau nak bid'ah-bid'ah kan. Kadang-kadang ada orang nak cuba bid'ah-bid'ah mana ni. Dan ini Imam Bukhari. Imam Bukhari pernah berkata, dia nak tulis Sahih Bukhari itu kan, sebenarnya hasil daripada kegembiraan, hasil daripada busyra, mimpi yang benar, hasil daripada mimpi, hasil daripada mimpi. Beliau pernah menyebutkan ini, ia boleh rujuk, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ka'anni waqifun baina yadayhi, seolah-olah masa itu aku berada di depan Rasulullah dalam mimpi saya itu. Wa biyadi, pada tangan aku mirwahah, terdapat mirwahah, kipah-kipah, mirwahah, ya, kipah, ya. Azubbu biha anhu, yang mana kipas tersebut, ya, saya kipaskan depan Rasulullah, macam itu.
Rasulullah depan aku, kipas tu aku kipas depan Rasulullah macam tu. Ya, azubbu biha anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasa'altu ba'dal mu'abbirin, lalu aku bertanya sebahagian daripada ulama ahli takbir mimpi. Antara ulama besar kita di kalangan tabi'in, termasuk di kalangan mu'abbir, ulama besar kita ialah Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini dia ada kitab takbir mimpi. Ya, dia boleh takbir, dia makna boleh menganalisa mimpi, boleh menafsirkan mimpi. Faqala, lalu sebahagian ahli takbir mimpi pun berkata, anta, kamu ni Bukhari, kamu ni wahai Bukhari, tazubbu anhul kadhib, kamu sedang mengipas, kamu sedang membersihkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pendustaan. Kamu libah pendustaan daripada Rasulullah. Kemudian ya, beliau berkata, fa huwa alladhi, mimpi inilah yang mendorong aku ala ikhraji jami'is sahih, untuk saya keluarkan jami' as-sahih al-Imamul Bukhari. Nampak? Ulama terima mimpi? Ya, ulama terima mimpi. Syarat datang daripada ulama. Syarat datang daripada orang yang saleh. Syarat datang daripada orang yang benar tutur katanya. Ya, ada nilai. Kerana apa? Juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Kerana dia adalah sebahagian daripada 46 bahagian daripada kenabian, dia adalah busyra. Sebab itu kitab Ummul Barahin ini ada busyra, ada ya kegembiraan ya daripada ulama. Supaya kita kena tahu kadar ya Ummul Barahin ini ya. Ya, kita ulama besar, kitab ia kekasih Allah, waliyun min awliyaillah. Ya, jangan kita mandang sebelah mata. Ya, sebab itu terbaik ngapai insya-Allah akidah kita kan kemah. Kemudian mengaji pula ilmu akal dengan baik, dan susuli pula dengan beramal dengan la ilaha illallah. Dia ada dua bahagian gitu kan. Insya-Allah kita akan sampai kepada ma'rifah. Awaludin ma'rifatullah, awal kita beragama itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, hikayat yang pertama, tak tahu dalam buku tu rasanya dia orang tak tulis tau. Tak tulis. Sebab itu dapatkan buku ni. Ya, RM1.50, RM2 saja. Jangan kedekut. Ya, dapatkan juga. Itu beli juga, yang ini beli juga. Baik, hikayat yang pertama dihikayatkan oleh orang daripada setengah daripada mereka itu akan bahawasanya melihatlah ia akan taulannya di dalam tidur. Ini ada ulama yang saleh, dia bermimpi tengok kawan dia yang saleh ya dalam tidur. Mimpi dalam tidur lah ya. Kalau jaga bukan mimpi nama dia ya. Tapi macam itu bahasa lama dia menggunakan begitu. Maka menanyalah ia akan dia daripada setengah daripada barang yang berjumpa ia akan dia daripada mungkar dan nakir. Kawan dia meninggal, dia mimpi bertemu kawan dia. Ini hubungannya, hubungan kawan kerana Allah. Ulama-ulama yang saleh ya, dia mimpi sahabat dia bertemu dengan mungkar dan nakir. Kemudian daripada matinya, setelah dia matilah ya, mungkar dan nakir tak bertemu masa hidup. Mungkar dan nakir dalam kubur. Maka berkata ia, taulan tadi, telah menanyalah oleh keduanya akan daku daripada agamaku. Ya, mana mungkar dan nakir tanya, madinuka, apa agama kamu? Dan barang yang aku mengaji, engkau mengaji apa dulu masih di dunia? Daripada segala kitab tauhid, mana kitab akidah. Maka kataku, aku mengaji akidah sianu dan sianu. Adalah aku mengaji, tapi tak sebutlah kitab siapa, sianu. Lain daripada akidah Sanusiyah, dia mengaji selain daripada kitab Ummul Barahin ya, selain daripada kitab Sanusiyah.
Maka berkata ia, jika engkau mengaji akidah Sanusiyah ini, kalau engkau ngajilah akidah Sanusiyah ini, nescaya memadalah ia akan dikau daripada yang lain. Sahabat. Sebab itu kan ya, ini mimpi ulama yang saleh. Ar-ru'yah as-salihah. Ya, ru'yah yang benar. InsyaAllah, ya mudah-mudahan ru'yah yang salihah. Ngaji ini memadai daripada mengaji akidah yang lain. Dan memukullah oleh keduanya, Munkar dan Nakir akan pemukul daripada besi kedua pukul, 2 kali pukul atau 3 kali pukul, kerana mengaji yang lain. Ya, maksudnya kan ya, akidah ya Sanusiyah ini nak ceritanya apa? Bukan kita nak batilkan yang lain, tetapi ini di antara busyra, antara ya khabar gembira ia daripada mimpi ulama yang saleh ia terhadap akidah Sanusiyah. 1. 2, hikayat yang kedua pula. Dan dihikayat oleh orang pula bahawa setengah daripada segala orang yang saleh-saleh, orang yang saleh kita dah sebut tadi, dilihat oleh orang akan dia di dalam tidurnya. Mana mimpilah dalam tidur. Kemudian daripada matinya, ini pun setelah wafat, sebagaimana tadi juga. Maka dikatakan orang baginya, apa suatu barang yang memperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dikau? Sahabat dikata yang masih hidup tadi yang mimpi, Allah Ta'ala buat apa engkau dalam kubur tu? Apa sesuatu yang Allah Ta'ala telah lakukan terhadap kamu dalam kubur tu? Maka berkatalah sahabat ini tadi, memasuklah ia akan daku ke dalam syurganya. Allah Ta'ala masukkan aku dalam syurga. Allah Ta'ala masukkan aku dalam nikmat syurga dia. Kerana lubang kubur ni 2 saja. Sama ada raudatun, ini hadis sahih Al-Imam Tirmizi, sama ada dia menjadi raudatun min riyadil jannah, menjadi taman-taman syurga, ataupun dia menjadi hufratun min hufarin niran, ataupun dia menjadi satu lubang daripada lubang api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku lihat akan Sayyidina Ibrahim. Satu, Allah Ta'ala masukkan dalam syurga. Dalam mimpi itu sahabat dia ni, dia bertemu Sayyidina Ibrahim. Allahu Akbar ya. Dalam alam kubur Allah Ta'ala telah nampakkan dia bertemu dengan Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Membacalah ia daripada akidah matan Sanusiyah. Ini kan ya mimpi dalam alam misal. Sayyidina Ibrahim membaca akidah Sanusiyah. Itu mimpi itu, ia disebutkan begitu. Ya. Ini 2 ni kita sebut tadi busyra, kegembiraan. Ya, Ustaz sabitkanlah secara empirical, secara akademik. Kita sebut tadi ru'yah salihah, kalau datang daripada orang yang saleh, datang daripada orang yang benar, juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Sebab itu kan ya, mimpi ada perkiraan dalam Islam. Membacalah ia daripada akidah Sanusiyah Ummul Barahin, iaitu inilah, ini ya kitab kita baca ni. Seperti barang yang engkau lihat akan dia, hai segala saudaraku fillah, saudaraku kerana Allah, atas segala ya, mana baca ya, bacakanlah ya segala kanak-kanak, mana ajar kanak-kanak. Sebab itu kalau masuk pondok mesti ngapain ni dahulu? Lepas maghrib, semua yang baru masuk pondok lepas maghrib sampai isyak ngapain Ummul Barahin dahulu. Macam mana nak buat macam itu kat korang ya? Ngapain Ummul Barahin. Dan bermula mereka itu membaca, mereka itu akan dia pada segala loh, dan mengkuat mereka itu membacakan dia ya. Ini
ya, di Lauh Mahfuz Allah Ta'ala. Maka kita pohonkan Allah baik kesudahan kita dengan kemegahan penghulu kita, atasnya rahmat Allah dan sejahteranya. Maka barang siapa berpeganglah ia dengan dia, mana dengan ya akidah Sanusiyah ini, maka sesungguhnya berpeganglah ia dengan tempat berpegang yang teguh. Intaha, habis cerita. Itu muka surat 2. Kita masuk muka surat yang ketiga. Kita baca aja ni, barakah. Hadhihi, ini kitab saya, saya baca kitab saya ni. Hadhihi, kalau ada pada kitab korang adalah. Ini apa maksudnya? Inilah akidah bagi Sanusiyah, matan ummil barahin, diterjemahkan dengan bangsa Melayu, dengan bangsa Melayu, mana dalam bahasa kita, ya, dengan bahasa Melayu kita. Wallahu a'lam. Hadhihi risalatun nafisah, ini akidah Sanusiyah ini risalah nafisah, risalah yang amat berharga. Mutadamminatun, yang mengandungi li aqidah, mengandungi akidah ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Laisa fiha zayghun, yang tidak terdapat di dalamnya sebarang penyelewengan. Wala syubhatun, dan tidak terdapat sebarang keraguan, sebarang syubhat. Qalahu, ini perkataan ini siapa kata? Abdul Qadir Ibnu Abdurrahman Fatani, ulama Fatani kita. Ya, ini dia kata, risalah nafisa mutadamminah li aqidah ahli sunnah wal jamaah, laisa fiha zayghun wala syubhah. Baik, kita pergi kepada muka surat yang kelima. Ini baru masuk ya kepada perbahasan kitab. InsyaAllah sejam sampai pukul 12. Ya. Sejam tadi mukaddimah lagi itu sebenar dia. Ya, tak habis lagi mukaddimah yang sebelum ni. Ya. Baik, kita pergi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ay naftatihu hadhihi risalah bikiraati bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan risalah kita ini mutabarrikan, dengan mengambil barakah, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Membaca dengan nama Allah. Siapa Allah? Allah alamul lidzati wajibil wujud. Dia adalah alam, nama. Lidzati wajibil wujud, bagi zat yang wajib ada. Al-mustahiqqu likulli mahamidi, yang mustahak bagi semua jenis pujian. Al-mustaghni an kulli ma siwa, ini kita telah huraikan hari itu. Allah Ta'ala itu Tuhan yang istighna'iyah, yang maha kaya, tidak memerlukan kepada yang lain. Al-muftaqiru kullu ma adahu ilaih, yang lain memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang jawab, kalau orang tanya siapa Allah, macam mana nak jawab? Alamul lidzati wajibil wujud, al-mustahiqqu likulli mahamidi, al-mustaghni an kulli ma siwahu, al-muftaqiru kullu ma adahu ilaih. Benda ini kita akan hurai. Ana tak hurai sekarang. Ar-Rahman, Allah yang bersifat Rahman, yang bersifat murah. Rahman ini bijalaili ni'amih, dengan nikmat dia yang kasar. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat Rahmannya terhadap jalaili ni'amih, terhadap nikmat dia yang besar, nikmat dia yang kasar. Apa nikmat yang kasar, nikmat besar?
nikmat yang dapat dicapai oleh panca indera kita. Itu nikmat kasar. Indera kita boleh nampak. Itu kereta besar. Semua orang nak. Nampak tak di mata? Nampak. Rumah besar. Nasi mandi. Itu nampak. Indera yang 5. Yang boleh dicapai oleh indera kita Rahman. Rahman di sini Allah Ta'ala murah pada semua hambanya. Sawa'un kanu mu'minina aw kafirina. Sama ada hamba dia yang beriman ataupun kafir. Sama ada hamba dia yang beriman ataupun kafir, Allah Ta'ala Rahman, Allah Ta'ala bagi belaka. Sebab itu orang beriman ada kereta besar, orang kafir pun ada kereta besar, malah lagi besar lagi daripada kereta orang beriman kadang-kala. Rahman. Rahman bijalaili ni'amih, dengan nikmat dia yang kasar, dengan nikmat dia yang besar. Apa nikmat besar? Nikmat yang dapat dicapai oleh indera kita. Kan itu ilmu manusiawi. Ini yang disebutkan oleh Imam Juwaini kita, yang dinazamkan oleh Imriti. Wa ilmuna ma'rifatul ma'lumi bisyammi au bidhauqi au billamsi wasam'i wal absari summa tali makana mawqufan ala istidlali. Itu ilmu manusia itu aja. Wa ilmuna, ilmu kita, ilmu yang dikongsi oleh semua, sama ada beriman ke dia, tak beriman ke dia, ini ilmu ini dapat belaka. Ma'rifatul ma'lumi, kita tahu yang termaklum di luar sana melalui apa? Bisyam, melalui hiduan. Bisyammi au bidhauqa, melalui lidah, rasa. Oi, sedap rupanya durian. Orang beriman kata sedap, orang kafir pun kata sedap. Lams, yang kedua lams, sentuhan. Panah, itu semua sama. Pertama tadi apa? Wa ilmuna ma'rifatul ma'al bisyammi au bidhauqi au billamsi. Yang keempat, was-sam'i, melalui pendengaran, wal absari, melalui penglihatan. Kemudian selepas ada 5 ni, maka summa makana mauqufan ala istidlali, kemudian ilmu yang dicapai melalui analisa. Ilmu yang dicapai melalui analisa ialah ilmu akal. Ada akal, lalu menganalisa. Analisa lahir satu ilmu. Analisa dengan akal lahir ilmu. Lahir ilmu, lahir ilmu. Dengan indera dianalisa oleh akal. Itu ilmu kita. Itu ilmu kita. Jadi kan semua benda ini Rahman. Ya Rahman, Allah Ta'ala bagi nikmat yang kasar. Semua orang dapat. Orang Islam ada indera, ada akal. Orang kafir ada indera, ada akal. Semua ilmu yang mana dapatan dia daripada 2 ini sama saja semuanya. Dapatan indera ataupun dapatan akal. Ar-Rahim, sikit-sikit cukup. Boleh panjang lagi tu. Kalau tok guru bismillah ni saja satu kuliah. Bukan satu kuliah, 2-3 kuliah. Bismillah ni. Anda boleh juga tiru macam itu. Pasti duduk pondok dulu 7 tahun. Benda ni kan dah ngapal dah. Dah boleh bawa mana-mana. Tapi tak apa. Pasal kita zaman nak cepat. Zaman jam kredit. Terpaksa kerja jam kredit. Jadi ini ilmu jam kredit. Ar-Rahim, Rahim ini bidaqaiqi ni'amih. Rahim dengan nikmat yang halus. Rahman tadi dengan nikmat
nikmat yang jalal, nikmat yang besar, jalaili ni'amih. Ar-Rahim, Rahim ni khususan li'ibadihil mu'minina fil akhirah. Rahim khusus kepada hamba yang beriman. Ayat ni kafir tak bagi. Rahman, ya semua dapat. Rahim, ya khususan li'ibadihil mu'minina fil akhirah, khusus kepada hamba yang beriman di negeri akhirat. Sebab itu syurga ialah daqaiq, dia ada nikmat halus, tak nampak. Kalau cerita sekarang, cerita syurga, semua orang mengantuk. Itu lambat lagi ustaz, kata dia. Mati dulu, kata dia. Mati dulu, kata dia. Kemudian alam barzah, lama lagi, lepas itu baru nak jumpa syurga. Ar-Rahim bidaqaiqi ni'amih, dengan nikmat yang halus. Sebab itu kita mohon kepada Allah, ya Rab, kurniakan kepada kami ya Rab nikmat kamu yang jalal dan nikmatmu yang daqiq. Minta Allah Ta'ala buka kepada kita, inkishaf. Nikmat kasar tak apalah, Allah Ta'ala dah buka dah, semua orang nampak. Kafir pun nampak, beriman pun nampak. Sebab itu kita ngaji ilmu ni kan ya, jangan mengaji ya terhadap nikmat yang kasar. Ini yang kadang kita mengaji ilmu, kenapa? Nak dapat gaji sekian ribu, itu nikmat kasar Syekh. Kita kena dapatkan ya, mengaji ni sampai nikmat yang nikmat yang halus, sampai nak dapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Imam Ghazali dia membetulkan konsep mengaji itu, biar konsep dia biar betul, biar kita dapat yang jalaili ni'amih dan daqaiqi ni'amih. Ya Rab, kurniakan kami ya Rab ya rahmanmu dan rahimmu kepada kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kita mulakan kerana apa? Kerana iqtidaan li kitabillah, kerana mengikut ya kitabullah. Kerana kitabullah mula dengan bismillah dah. Mula bismillah. Ya, bismillah adalah salah satu daripada ayat daripada suratul Fatihah. Sebab itu mula bismillah. Sebab itu kita nak mula menulis, tulis bismillah. Kenapa? Iqtidaan li kitabillah. Kemudian wa amalan biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kerana nak beramal dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa abtar wa ajzam ay qalilul barakah. Setiap perkara yang mempunyai cita-cita akhirat, ada kaitan dengan akhirat, yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, apa akan berlaku pada perkara itu? Fahuwa aqta, terkudung ekor, wa abtar wa ajzam, terkena penyakit juzam, penyakit kusta. Apa maksud aqta, abtar, ajzam ini? Ay qalilul barakah, sedikit berkat. So itu mula bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Saya mukadimah sikit itu ya. Lepas ini baca aja insya-Allah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama basmalah, mulakan dengan bismillah. Kita jadikan amalan kita. Nak mula berceramah ke, mula bismillah. Kemudian lepas bismillah, mulakan dengan alhamdulillah. Kerana apa? Kerana ikut ya kitabullah juga. Kerana selepas kitabullah bismillahirrahmanirrahim, lepas itu alhamdulillahi rabbil alamin, mula alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, bermula segala jenis pujian itu lillah ay mukhtassul lillah au milkul lillah.
Segala jenis puji, kaedah dalam bahasa, bila lam, lillah tu ada lam kan, la. Bila huruf jar lam berada antara isim makna dan isim zat. Alham tu isim makna, pujian kan, puji kan, puji isim makna nama dia. Allah isim zat, zat Allah. Bila lam berada antara isim makna dan isim zat, dia memberi makna milkun au mukhtassun, dia memberi makna pemilikan, dia memberi makna pengkhususan. Maksudnya apa? Alhamdulillah, pujian itu lillah, milik Allah. Sebab itu kan ya, kalau saya kan puji entah kan, saya puji entah ni handsome lah Syah, anak kata kat entah, anak puji entah, pujian anak tu tak dapat pada kamu, karena kamu tu Allah Ta'ala jadikan. Akhirnya pujian itu lillah, milik Allah. Maka pujian itu ada 4. Pertama, puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis kepada hadis. 4 jenis pujian itu lillah. Kena style macam tu, baru terasa pondok sikit. Tapi saya dalam kuliah saya tak adalah rupa itu. Oleh kerana diminta saya hurai cara itu, ini dia. Saya akan hurai cara itu. Supaya ada rasa sikit nak. Bagaimana ulama kita sangat mendetail, sangat halus. Ilmu diorang tu sangat halus. Sebab itu saya kata matan tadi apa? Sikit perkataan, luas dia punya huraian dia. Ma qalla lafzuhu wa kasura ma'nahu. Segala puji, 4 puji, qadim bagi qadim. Qadim bagi qadim ni Allah Ta'ala puji zat dia yang maha mulia. Dalam surah Fatihah kan, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala puji zat dia maha agung. Qadim bagi qadim, itu nama dia. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Qadim Allah dipuji hadis. Hadis ni dipuji makhluk dia. Ya, misalnya Allah Ta'ala puji Nabi Ibrahim, innahu awwah, sesungguhnya Ibrahim itu ialah seorang rasul yang banyak kembali kepada Allah. Itu nama dia puji qadim kepada hadis. Allah puji makhluk dia. 2, 3, puji hadis kepada qadim. Makhluk puji Allah Ta'ala. Ini sekarang kita puji Allah Ta'ala. Sebab itu kan ya, kita berdoa, apa kita mulakan doa kita? Puji. Sebab itu tu imam kita, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin. Puji Allah Ta'ala. Kita puji Allah Ta'ala. Itu nama dipuji hadis kepada qadim. Makhluk puji Allah Ta'ala. Yang keempat, puji hadis kepada hadis. Makhluk puji makhluk. Macam saya tadi puji sahabat kita, lawa Syekh entah, handsome, lawa baju entah. Itu puji makhluk kepada makhluk. Baik, 4 pujian ini alhamdulillah milkul lillah, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu pun dapat pada kita. Baik, seterusnya, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya rasa saya tak payah hurai dah ya. Kalau saya hurai itu dia jadi panjang, cukup itu. Dan selawat dan salam ala rasulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulakan dengan bismillah, alhamdulillah, kemudian selawat. Sebab itu segala amalan kita nak bercakap, kita nak menulis, mulakan ini dulu. 3 benda ni jangan kita tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, walaupun pendek.
wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kerana apa? Kerana apa wassalatu wassalamu ala rasulillah? Muhammad rabitah kita, pertalian kita. Kerana kita tak kenal benda-benda ni semua, hukum Allah tak kenal Allah Ta'ala, melainkan melalui pintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebab itu selawat, kena selawat banyak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik, kemudian i'lam anna al-hukm al-aqliyya yanhasiru fi salasati aqsamin. I'lam, hendaklah kalian mengetahui, ya, hendaklah kalian berilmu. Ini ilmu kita dah hurai hari itu kan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Oleh kerana dia melibatkan kepercayaan, kepercayaan dituju kepada akal. Maka kan terus ya Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi menjelaskan hukum akal terus. Annal hukmal aqliyya yanhasiru fi salasati aqsamin. Awal-awal ni anak nak hurai sikit ya. Ya, bahagian awal ni anak nak hurai sikit. InsyaAllah lepas ini kita baca aja, insyaAllah. Habis. Minggu depan habis insyaAllah. Lepas ini kita baca aja. Ya. Itu lepas ini kita baca aja. Anda minta maaf, anda nak beritahu, ini anak Ummul Barahin ni kan ya. Kalau anda tak sibuk, tiap-tiap hari anda baca ni. Kejap ya. Daripada Bismillahirrahmanirrahim sampailah kepada tamat. Sampailah kepada tamat akhir ya, akhir kitab ya tamat. Wassalamun ala walhamdulillahi rabbil alamin. Tamat. Kalau anak tak sibuk, anak akan baca hari-hari. Lebih kurang 10 hingga 15 minit ya. Ya. Bau kita kan ya, makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terhimpun ia di dalam pegangan kita. Sebab itu bau kita bertahlil ada kemanisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kerana terhimpun makna akidah itu ia dalam Ummul Barahin. Kalau nak tak sibuk kalau sibuk tertinggal jugalah. Ya. Ya, biasa nak cuba dapatkan. Ya. Itu kan ya, anda jadikan ya antara ya wirid juga ya kitab Ummul Barahin ini, kitab barakah. Ya. Ya, kitab yang telah terbukti ulama-ulama besar yang menganalisanya. Ya, Syuyukhul Azhar, Syekh besar Al-Azhar. Bukan rupa kita. Kita i'rab pun tak apa. Tak i'rab lagi ni. Kalau saya i'rab tu satu hal tu. Kalau tok guru di i'rab sekali tu. Alif lam situ, alif lam apa, jadi mubtada khabar ni mana, i'rab tak payah i'rab. Kalau i'rab itu mengaji khas nanti. Bahagian ini saya nak hurai sikit. Yang berikutnya insya-Allah kita baca aja. Kerana baca kejap ya, 10-15 minit habis. Ya, 10 hingga 15 minit ya. 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 Insya-Allah habis. Minggu depan habis insya-Allah. Kalau sekadar nak ngabihkan. Oleh kerana fa'lam annahu la ilaha illallah tu kan, i'lam, mengetahui berhubung tentang kepercayaan, khitab dia ialah akal. Kerana kan ya, hukum syarak, apa hukum syarak? Hukum syarak khitabullah. Allah Ta'ala khitab, Allah Ta'ala tujukan ya. Ya, khitabullah ya, al-muta'allaq bi af'alil mukallafin. Itu Allah Ta'ala tujukan arahan fa'lam annahu la ilaha illallah itu ya kepada perbuatan mukallaf.
Kalau percaya, perbuatan yang melibatkan kepercayaan ialah akal. Perbuatan akal itu, akal kena main sungguh-sungguh. Sebab itu lepas ini hukum akal. Setelah mana kita menerima fa'lam annahu la ilaha illallah, kerana khitab dalam perkara kepercayaan, mana uluhiyah, ketuhanan ni kepercayaan, yang memainkan peranan ialah akal, yang melibatkan kepercayaan. Bitalabi awil ibahati awil wada'i lahumah, maknakan untuk menerima arahan itu. Jadi i'lam, ketahui olehmu, annal hukmal aqliyah, bahawasanya hukum akal. Nak tanya, apa dia hukum? Apa hukum? Siapa boleh jawab? Apa hukum? Hukum apa hukum? Bahawasanya hukum akal, hukum ni ialah isbatu syai'in au nafyuhu, mensabitkan sesuatu ataupun menafikan sesuatu. Ataupun ia dalam ta'rif dia panjang sikit, isbatu syai'in li syai'in au nafyuhu anhu. Kita mengisbatkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kita isbatkan, ataupun kita menafikan sesuatu itu daripada sesuatu yang lain. Contoh-contoh, misalnya kan kita sebut arak itu haram. Baik, kita nak sabitkan arak itu syai', isbatu syai', mensabitkan sesuatu, yakni arak, bisyai'in, dengan sesuatu yang lain. Apa sesuatu yang kedua? Haram. Itu hukum. Kita sabitkan arak itu dengan haram, tapi yang itu nama dia hukum syarak. Yang ini nanti kita nak sabitkan Allah itu wujud. Allah syai', isbatu syai', kita nak sabitkan sesuatu, yakni Allah, bisyai'in, dengan sesuatu yang lain, iaitu wujud. Kemudian disebut hukmal aqli antarikil aqli, kita sabitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain antarikil aqli, melalui akal. Nama dia hukum akal. Sebab itu kan ya, kalau masuk pondok dulu kena ngaji 4 hukum ni, kena ngaji dengan betul. Kalau tak betul, tak betul lah nanti pengajian yang lain. Hukum ada hukum syarak, lagi ada hukum wada'i. Hukum wada'i ialah kaitan dengan hukum syarak juga. Asas ni 3 je: hukum syarak, hukum adat, dan hukum akal. Yang ini kan ya, kita nak bincang hukum akal, kerana selepas syarak suruh kenal Allah, suruh kenal ketuhanan. Kerana nak kenal ketuhanan itu, tuju dia kepada akal, lalu kita mengisbatkan Allah itu wujud, mengisbatkan Allah, isbatu syai' bi syai', ataupun nafyuhu anhu, ataupun kita menafikan misalnya dia, ya, memustahilkan Allah itu tidak tuli. Tidak tuli kan, kita nafikan, kita menafikan Allah Ta'ala itu daripada tuli. Itu hukum. Ya, hukum macam itu. Ya, hukum isbat syai'in bi syai'in au nafyuhu anhu. Boleh? Ini kan ya, kita nak sabitkan sesuatu melalui akal. Sebab itu kan ngaji 4 hukum ni pun kan lama ngaji. Ana dulu tak faham-faham. Ya.
dah ngaji merata-rata baru boleh faham 4 hukum. Macam mana nak bezakan? Dia kata, Syekh, entah wajib semayang. Itu apa? Hukum syarak ke hukum akal ke hukum adat? Syarak. Syekh kata dia, api membakarkan. Hukum syarak ke hukum akal ke hukum adat? Itu kena beza-beza tu. Isbat sesuatu dengan sesuatu kena bagi beza dengan elok dahulu. Ya, kena bagi beza dengan elok dahulu, baru ya kita dapat faham. Ini antarikil aqli. Yanhasiru fi salasati aqsamin. Dia terbahagi, dia tersimpan ia pada 3 bahagian. 3. Akal dia boleh menghukum dengan 3 hukum je. Akal kita dia boleh menghukum dengan 3 hukum je. Yang pertama al-wujub wal istihalatu wal jawazu. Pertama ialah wujub, yang kedua istihalah, dan yang ketiganya ialah jawaz. Baik, apa dia wajib? Wujub itu wajib. Fal wajibu, maka yang wajib itu wajib aklan, wajib akal. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, sesuatu yang tidak dapat digambarkan, yang tak dapat diterima ya oleh akal akan ketiadaan dia. Ya, sesuatu yang ia tidak dapat ya digambar ya oleh akal akan ketiadaannya. Sebab itu kita kata tadi, Allah adalah zat yang wajib ada. Bila dikata wajib ada, itu wajib aklan, wajib akal, bukan wajib syarak tu, wajib akal. Tadi kita takrif kan, alamul lidzati wajibil wujud. Wajib ada antarikil aqli. Kerana orang tak waras saja mengatakan Allah tu tak ada. Orang waras mengatakan ya bahawasanya alam ini ada pencipta. Nanti kita akan pergi. Ya, ataupun ya kita sebut terus sini kan. Ya, sebab itu dia main mantik. Ya, dia main mantik sikit. Al-alamu mutaghayyirun. Alam ni berubah tak? Berubah kan? Berubah. Tak berubah ke? Tadi subuh kan? Sejuk kan? Berubah tak? Dah panas dah sekarang? Berubah. Wa kullu mutaghayyirin, setiap yang berubah itu hadisun, baru. Barulah. Tadi sejuk, sekarang baru datang panas. Baru. Jadi al-alam hadisun. Alam itu baru. Buah rambutan kan, mula-mula putih, hijau, kemerah-merahan, merah betul. Berubah tak? Berubah baharu. Kita dulu anak kan ya, muda, lawa. Ya. Sekarang dah tua, umur 46. Ya, dah mula beruban. Ya, beruban mari. Dah mula penuaan. Itu baharu. Semua kita tengok alam ni berubah-ubah, baru. Setiap baharu itu dia hadis. Kemudian ambil pula natijah yang terakhir itu, al-alamu hadisun. Alam ini baharu. Ini akal yang rasional ya. Wa kullu hadisin, setiap yang baru tu labudda lahu min muhdis. Tak dapat tidak mesti ada yang membaharukan. Rambutan daripada putih kepada hijau, kepada merah, kepada masak ranum, dia berubah tu dengan sendiri ya. Tak maunya Syekh. Rupakan masjid ni kan ya. Ya. Masjid ni memanglah tiba-tiba ada rupa ini je. Mana boleh terima? Mesti ada yang mendirikannya. Dulu tak ada ni. Ana tahu benar lah ni. Ya, masa dia disodok macam mana. Dah lama dah duduk di Usas ni. Tua dah. Ya, dekat 20 tahun dah. Macam mana bukit ni disodok dulu sehingga dia baru dia ada. Baru dia ada. Mana setiap yang baharu daripada kita kanak-kanak kepada remaja, kepada dewasa, kepada tua, perubahan-perubahan baharu ini secara spontan ke? Itu
rasional akal tak boleh terima. Tak boleh. Sebagaimana masjid ni, ana jawab, ya ustaz, masjid ni dulu macam mana? Memang rupa ini dari dulu. Ya, tak ada orang buat. Ini orang kata ustaz ni ada masalah ni kata. Mesti orang kata ana ada masalah mental. Ya. Begitu jugalah. Ya. Kalau daripada kanak-kanak kepada remaja, kepada dewasa, kepada tua, tiba-tiba tak ada sesuatu yang mengubah dia itu, membaharukan dia itu. Tak ada. Itu nama dia kan, dia ditolak oleh rasional akal. Sebab itu al-alamu hadisun wa kullu hadisin labudda lahu min muhdis. Setiap baru mesti ada yang membaharukan. Natijah dia apa? Al-alam, alam ini labudda lahu min muhdis. Alam ini tak dapat tidak mesti ada yang membaharukan. Alam ini tak dapat tidak mesti ada yang membaharukan. Baik, akal dia berhenti tang situ saja. Akal yang waras dia berhenti tang situ. Dia tak boleh nak cerita siapa yang membaharu, siapa nama dia, siapa nama yang membaharukan ni. Dia dah bertemu dah. Akal yang waras dia dah bertemu dah bahawasanya alam ini ada yang membaharukan, tapi dia tak bertemu siapa nama yang membaharukan. Maka di sinilah peranan Rasul bagi tahu yang membaharu ini nama dia siapa? Allah. Sebab itu kita sebut tadi, Allah apa dia? Alamul lizati wajibil wujud. Wajib. Akal wajib kata ada. Itu nanti yang berikut anak tak nak hurai dah. Pasal anak dah hurai di sini. Nanti kita baca aja. Wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Dan mustahil itu, kerana akal dia boleh menghukum 3 benda aja. Wajib, mustahil, harus. Dan mustahil itu perkara yang tidak tergambar, yang tak boleh diterima. Ia oleh akal wujuduhu, akan adanya benda itu. Itu mustahil. Benda yang tak boleh diterima oleh akal adanya. Ya. Misalan dia, Allah Ta'ala ada sekutu bagi dia. Itu akal tak boleh terima. Tak boleh. Ya. Orang macam itu juga. Ya. Ustaz ada 2 rektor dia, ataupun ada 2 pengerusi dia, ataupun ada 2 NC dia. Tak boleh. Ya, tak boleh diterima. Begitu jugalah alam semesta ini tiba-tiba ada 2, tak boleh terima. Lau kanat fihima alihatun illallah lafasadata. Seandainya pada langit dan bumi ini ada lagi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, lafasadata, nescaya rosak 7 petala langit dan bumi ini. Kerana akal yang waras dia tidak boleh menerima ada syirik bagi Allah. Itu mustahil. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu wal jaizu, dan yang harus ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu, harus itu perkara yang sah. Akal kata sah, akal kata harus. Sah, akal mengesahkan. Wujuduhu wa adamuhu, ada dan tiada dia. Ada dan tiada dia. Akal mengatakan sah. Seperti Ustaz Suhaimi ada anak, haruslah akal kalian mengatakan haruslah. Pasti manusia dia boleh beranak. Mana ialah melalui proses dia lah. Isteri anak lah yang beranak. Ustaz harus, akal mengata harus. Nanti di sini kita bahas nanti yang wajib bagi Allah Ta'ala ada berapa? 20. Yang mustahil bagi Allah Ta'ala ada berapa? 20. Yang harus bagi Allah Ta'ala ada berapa? 1, 41. Nanti yang wajib bagi Rasul ada berapa? 4. Yang wajib, yang mustahil bagi Rasul 4. Dan yang harus bagi Rasul 1. 9 campur 41,
50. Di sini dihuraikan ya oleh Syekh Ibrahimi dalam Kifayatul Awam, diberi nama Al-Aqaid Al-Khamsun ataupun Al-Aqaid Al-Khamsina, akidah 50. Boleh? Terus, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'a. Nampak ya? Cuba tengok syar'a, syarak. Sebab itu asas kita mengaji tauhid ialah kerana arahan syarak. Wa yajibu ala, saya nak bagi penanda sikit ya. Bila perkataan yajibu wajib, yajibu tu wajib, lepas dia itu ada ala. Ya, buat catatan sikit. Perkataan yajibu wajib, lepas itu ada ala, itu makna dia wajib syarak. Itu bezakan nanti tu ya. Itu penanda ya. Ya, kata penanda kata sebagai penanda. Bila yajib ada ala, wajib apa nama dia? Wajib syarak. Bila selepas yajibu ada lam, misalnya dia wa yajibu ataupun fi ataupun li, lam ataupun fi ya. Lam ataupun lam lil mukallaf ataupun fi, itu nama dia wajib akal. Beza-beza kan. Bila sebut wajib tu jangan main borong sama aja. Ada wajib akal dan ada wajib syarak. Oleh kerana dia di situ dia ada pertindihan di sedikit sebut satu tapi makna lain. Sebut wajib lagi tapi implikasi berbeza. Kalau wajib syarak, buat dapat pahala, tinggal berdosa, kena azab. Itu implikasi dia. Wajib syarak, buat dapat pahala, tinggal berdosa. Sebab itu meninggalkan mengaji akidah berdosa. Nak faham akidah mesti melalui hukum akal. Beza kan tu? Nampak? Boleh? Dia memang kena slow benda ni. Dia main akal tau. Lepas tu penat, kita tidur, ngantuk. Dia boleh cepat ngantuk. Tapi kalau kita dapat benda ni, manis. Kita main kita main melalui intelektual kita. Ini kan ilmu intelektual ni, ilmu akal ini. Boleh? Okey. Ini asas dia. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'a. Wajib ke atas setiap mukallaf. Mukallaf siapa dia? Akil lagi baligh, syar'an pada syarak. Ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi. Apa? Fi kan? Lepas yajibu fi. Mana yajibu yang kedua ni wajib apa? Akal. Ada. Boleh? Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza. Wajib ke atas mukallaf, orang yang berakal lagi baligh, pada syarak. Wajib mengaji ni. Kalau tak mengaji berdosa. Kalau tak mengaji kena azab. Mengaji boleh pahala. An ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza. Wajib pada syarak bahawa dia mengenal
perkara yang wajib pada hak Maulana Allah Ta'ala Jalla wa Azza, ya perkara yang wajib. Mana wajib? Akal. Ya pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yastahilu, dan perkara yang mustahil aklan, pada akal, ya pada hak Allah Ta'ala. Wa ma yajuzu, dan perkara yang harus, ai fi haqqi Maulana Jalla wa Azza. Wa kadza, dan begitu juga yajibu alaihi, bila guna ala maksudnya syarak, wajib ke atasnya, ke atas mukallaf, ay ya'rifa mithla dhalika, bahawa dia mengetahui seumpama demikian itu juga. Wajib, mustahil, harus. Fi haqqi, fi bila fi mana akal, fi haqqi rusuli alaihimus salatu wassalam, pada hak para rasul alaihimus salatu wassalam. Ini anak nak baca aja ni. Famimma yajibu li Maulana Jalla wa Azza, maka sebahagian daripada yang wajib li, nampak li kan? Tadi fi, li, fi dengan li, wajib apa? Wajib akal. Bila ala, alai, wajib syarak. Gitu. Famimma yajibu li Maulana Jalla wa Azza 20 sifatan, maka sebahagian, ni famimma, ini jaga baik-baik. Sebab itu kan ya Allah, semua perkataan tu ada justifikasi. Sebab itu lama ngaji dia. Ana ngaji duduk pondok 7 tahun kan ya, letih memaham tauhid ni, sehingga anda menekat pergi ke Azhar nak ngaji Usuluddin. Kerana tak tahqiq anda rasa. Nak faham ni kan. Tak tahqiq. 7 tahun ngaji pondok tak tahqiq lagi rasanya. Ngaji pula, ngaji di Azhar pula, ngaji kuliah Usuluddin pula. Kesinambungan ini. Nak bagi tahqiq. Nak bagi tahqiq, tapi tak apa, sebab itu kita ambil barakah dahulu. Dia nak tahqiq dia lama, kena ulang, banyak kali ulang. Tengok famimma, maka sebahagian. Tengok ini menunjukkan sifat Allah Ta'ala dia bukan terbatas pada 20. Itu kena ingat. Ini ada orang mendakwa, Syekh, korang ni ngaji sifat 20 je Syekh. Dalam Quran banyak lagi sifat Allah Ta'ala. Ini kan dia nak ragukan kan. Sebab itu tengok bahasa Syekh Muhammad Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Famimma, maka sebahagian. Mana di sana kan ada sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang hanya Allah Ta'ala aja tahu. Sifat kesempurnaan yang milik Allah Ta'ala. Cuma 20 ini kan dibahas, diperhalusi, dinyatakan dalam ayat muhkamat, ayat muhkam, lalu diperhalusi. Kemudian pula ada di sana pula syubhat-syubhat, keraguan-keraguan terhadap 20 ini, lalu dibahas 20 ini. Faham bahasa tu? Famimma, maka sebahagian daripada sifat yang wajib limaulana, bagi mana aklan, wajib pada akal bagi Allah Azza wa Jalla, 20 sifatan, 20 sifat. Jangan kena ingat 20 bukan pembatasan, 20 bukan menghadkan, hanya 20 dah. Famimma, sebahagian dia, 20 itu ada sebahagian. Kerana sifat kamalat bagi Allah Ta'ala ni tidak terhingga banyaknya. Hanya Allah Ta'ala saja tahu sifat kesempurnaan bagi dia. Wahiyal wujud, yang pertama ialah wujud. Wal qidamu wal baqa'u, ini anak tak hurai dia memerlukan masa. Pertama wujud.
Wal qidamu, yang kedua ialah qidam. Setiap satu tu kena urai tu. Kena mengaji khas, ya. Wal baqa'u, insya-Allah, ya, doktor, ya. Doktor Ustazah Fadilah kita hurai ini dalam kelas. Memperhalusi ini dalam kelas. Ya. Doktor Ustazah Fadilah kita akan hurai satu-satu tu insya-Allah. Al wujudu wal qidamu wal baqa'u, dan baqa', wa mukhalafatuhu, dan Allah Ta'ala itu mukhalafah. Laisa kamitslihi syai'un, Allah Ta'ala itu tidak sama, ya, bersalahan. Lil hawadis, bagi segala yang baharu. Wa qiyamuhu ta'ala binafsih, dan Allah Ta'ala itu berdiri, ia dengan sendirinya, makna tidak berhajat kepada yang lain. Ini istighna'iyah, ya. Qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah Ta'ala itu wa huwal hayyul qayyum, ya. Allah Ta'ala itu kan ia berdiri dengan, ia dengan sendirinya. Maksud berdiri sendiri mana? Mustaghniyan, istighna'iyah. Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada yang lain. Maksud dia la yaftaqiru, ini iftiqariyah. La yaftaqiru, Allah Ta'ala itu tidak memerlukan ila mahallin, kepada zat, ya, wala mukhassisin, kepada yang menjadikan dia, ya. Kerana dia istighna'iyah. Ahad, Allah Ta'ala itu Tuhan yang ahad, tidak memerlu yang lain, tak perlu kepada zat yang lain, dan tidak memerlu kepada yang mencipta dia, menjadikan dia, mentakhsiskan dia. Wal wahdaniyatu, dan wahdaniyah. Ini kan ia kena mengaji kam al-kumumul khamsah dalam bab ini, insya-Allah dalam kelas akan diperhalusi ini, ya. Kena mengaji kam muttasil pada zat, kan muttasil ia pada munfasil pada zat, kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat, ya, dan kam munfasil pada af'al. Walaupun ada ulama menyebutkan ada juga kam muttasil pada af'al, ana kumumul khamsah ataupun kumumus sittah. Ini nak jelas wahdaniyah. Wal wahdaniyatu, Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Esa. La saniya lahu fi zatihi, Allah Ta'ala itu tidak ada duanya, ya, lahu, baginya, bagi Allah, fi zati, pada zatnya, wala fi sifatihi, dan pada sifatnya. Ini dia kam. La saniyah tu kam. Kam ni dia merujuk kepada tersusun, berbilang-bilang. Yang bila orang tanya kam ni merujuk kepada bilangan, kan? Kam umuruka, berapa umur kamu? Dia merujuk bilangan. Umur umri, ya, sittah wa arba'in, umur saya 46 tahun. Kam. So itu ngaji kam di sini. La saniyah itu merujuk kepada kam, ya. Tidak la saniyah lahu fi zatihi, pada zat dia, wala fi sifatihi, tidak ada dua pada zatnya, zat Allah, wala fi af'alihi, dan tidak ada dua pada af'alnya. Ini kan ia tidak ada berbilang-bilang, tidak ada kam, tidak ada tersusun, ya. Ya, sama ada bersifat muttasil ataupun bersifat munfasil. Muttasil ataupun munfasil. Fahazihi sittu sifatin, maka ini 6 sifat ini. Mana 6? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. 6 ini al-ula, yang pertama. Yang pertama tadi apa? Wujud. Al-ula, yang pertama, yakni wujud. Nafsiyatun, wujud itu nama dia sifat nafsiyah. Wujud itu ialah sifat nafsi. Nafsi itu sifat zat, sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud itu memerlukan perbahasan. Nak ceritakan nafsiyah ke, ya, nak ceritakan ia di amru i'tibari ke, itu memerlukan ya huraian, ya, yang bukan sini tempat dia. Dia memerlukan kepada ya pengajian yang tak terikat sangat ia dengan jam kredit. Kalau diterikat dia payah. Sebab itu mengaji akidah ni kan lil abad. Mengaji akidah ni kan ya sampai mati. Mengaji akidah ni sampai mati. So itu ada nanti kan orang ngajar akidah, mari. Setiap ulama itu dia ada kan ya makna tersirat dan rahsia dia akan huraikan kepada kita. Ya.
Anak ngaji akidah tu kan, ada je guru-guru ngajar akidah anda duduk. Kita nak mati dengan la ilaha illallah sampai mati. Kita nak mati dengan la ilaha illallah. Baik, yang pertama itu sifat nafsiyah, wahiyal wujud, iaitu sifat wujud. Wal khamsatu ba'daha, dan 5 yang selepas itu, mana dia? Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu bin nafsi, wahdaniyah. 5 ni nama dia salbiyatun, sifat salbiyah, yang perlu kita nafikan lawan dia. Qidam, lawan bagi qidam apa? Baru Allah Ta'ala itu maha qidam. Wal awal yang tidak ada akhir. Awal yang tidak ada mula. Awal yang tidak ada mula. Allah Ta'ala bersifat qidam. Ya, kita menafikan ada mula bagi Allah Ta'ala. Nafikan itu yang perlu disalbikan, salbiah. Ingat ya, dia sifat Allah Ta'ala ni kan dia sama dengan zikir la ilaha illallah. Tengok, la ilaha illallah, mula-mula apa? Nafian. Salbiah dahulu. Kemudian illallah, illallah, illallah. Isbat. Apa nak isbatkan? Sifat subutiyah dia, zat dia dan sifat subutiyah dia. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7. Kemudian di sifat ma'nawiyah, kaunuhu 7 pula. Jadi nampak 20 sifat tu kan, dia adalah ikut susunan kalimatut tauhid, ikut susunan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu kita nampak salbiyah mana? Allah wujud, letak dulu, itu asas wujud nafsiyah. Lepas kita letakkan Allah wujud, kemudian kita mula zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang perlu disalbiahkan? 5 sifat salbiah. Apa yang perlu diisbatkan? Zat Allah Ta'ala dan dia sifat ma'ani dia. Kerana sifat ma'ani ialah sifat subutiyah, sifat sabit, sifat yang ada, sifat yang dibangsakan kepada ada. Kudrah ada, iradat tu subut. Sebab itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian amal, kan saya sebut dah kan, ya, bahawasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2 nazariyan wa amalian. Ingat lagi tak? Ya, muqaddimah anda punya tu kena ingat bagi elok. Ini salbiyah. Summa yajibu lahu, kemudian wajib lagi bagi Allah Ta'ala itu sab'u sifatin, 7 sifat. Tusamma sifatil ma'ani, yang dinamakan sifat ma'ani. Ini sifat subutiyah. Illallah, 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 sabitkan subutiyah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, hingga dia jadi darah daging. Kalau torih itu kan keluar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatul haqq, kalimah yang benar. Alaiha nahya, atasnya lah kami hidup. Wa alaiha namut, atasnya lah kami nak mati. Wa biha nub'asu, dengan kalimah inilah kami akan nak dibangkitkan nanti, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini haji dinamakan sifat yang sifat ma'ani nama dia. Ini sifat subutiyah, ya, sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala, ada pada zat Allah Ta'ala. Wahiyal qudratu wal iradatul muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrah dan iradah, sifat kudrah ni sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Sebab itu sifat subutiyah ni ulama kata, lau kushifa annal hijab la ra'ainah. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, kita boleh tengok. Ini dia ada subut. Lau kushifa annal hijab la ra'ainah. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, kita boleh tengok. Qudrah, iradah. Kedua, kudrah dan iradah ini peranan dia. Ini peranan al-muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Dia bertakluk. Dia sifat, pasti dia sifat yang ada kan, yang sifat yang subut. Pergantungan kerjanya kepada semua mumkinat.
Ya. Ya, mungkin apa? Kita mungkin ni ialah wujuduhu wa adamuhu ala haddis sawa. Ada tiada sama. Maksudnya kan ya, dia boleh ada boleh tiada. Ini benda mungkin. Ha? Ana sekarang ada, boleh tiada dah ana? Boleh tiada. Mungkin. Enta belum nikah lagi kan? Nikah dah. Harus bagi enta ada anak. Dalam iradah dan ilmu Allah Ta'ala. Harus oh. Bila sampai waktu dia enta menikah, maka ada anak. Anak tak ada lagi kan? Yang tak ada tu harus ada. Mungkin. Mungkinat, benda mungkin ini pergantungan kudrah dan iradah. Ini kerja. Ya, kerja kudrah dan iradah kepada mungkinat. InsyaAllah akan diperhalusi oleh ustazah nanti dalam bilik kuliah ini. Ini kena perhalusi benda ni. Ya, di mana takluk qabdah ya, dia dan sebagainya. Ya, dia ada pula ni. Ya, kudrah iradah ni pada mungkinat ni ada tanjizi hadis dan ada tanjizi qadim. Ini perlu halus, perlu diakademikkan betul-betul. Wala ilmu dan ilmu, peranan ilmu, kerja peranan ilmu al-muta'alliqu bi jami'il wajibat. Dia bergantung kepada benda yang wajib. Maksudnya apa? Allah Ta'ala tahu zat dia. Yang wajib apa dia? Allah Ta'ala kan wajibul wujud kan? Wajib ada. Allah Ta'ala tahu dia ada. Itu wajib. Wal jaizat, benda yang harus. Allah Ta'ala tahu ada kita semua ni. Wal mustahilat, dan Allah Ta'ala ilmu juga tahu benda yang mustahil. Apa dia? Bahawasanya tidak ada pada zat dia itu sekutu. Tak ada pada zat Allah Ta'ala itu sekutu. Allah Ta'ala tahu. Sebab itu ilmu pergantungan dia al-wajibat, al-jaizat wal mustahilat. Wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bi syai'in. Hayat dia tidak ada, hayat hidup dia tidak ada satu kerja lebih. Hidup, kerana hidup ialah untuk nak memastikan sifat maknawiyah yang lain, sifat ma'ani yang lain. Kerana hidup itu baru ada kudrah, baru ada iradah, baru ada ilmu. Kalau tak hidup, kudrah tak ada, iradah tak ada lah, ilmu tak ada lah. Sebab itu wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bi syai'in. Hayat dia tidak bertakluk kepada sesuatu. Was-sam'u wal basaru, sama' dan basar, al muta'alliqani, dia bertakluk bi jami'il mawjudat, setiap yang ada. Mungkin ni, mungkin tadi, mungkin yang ada dan tiada, mungkin. Ya, tapi kalau sama dan basar hanya pada yang ada aja. Ini yang ada ni. Ya, Allah Ta'ala mendengar ya kata-kata kita. Allah Ta'ala melihat kita dan ia keseluruhannya. Ia yang ada, maujudat. Sama ada maujud itu yang dapat dicapai oleh indera kita ataupun yang tak dapat dicapai oleh indera kita. Itu semua Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Wal kalamul ladzi laisa biharfin, dan kalamullah, kalam yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Ya, kerana kalam yang berhuruf, kalam yang bersuara itu kalam baharu. Sedangkan Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Tadi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kerana kita dah salbiyahkan ni tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita salabkan ya. Kita dah salbiyahkan ya. Kerana yang berhuruf, yang bersuara kita. Saya kan bercakap ni kan, ada huruf tak? Boleh je. Ada suara tak? Ada suara, baru boleh dengar. Sebab itu kalamullah ya, laisa biharfin wala sautin. Kalau ada suara, ada huruf, itu baharu. Bila baharu, Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Sebab itu kan Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berkalam, berkata-kata ya dengan Musa sebagai berkata-kata.
Allah Ta'ala berkata-kata itu, ya, kita tak tahu bagaimana, tetapi Nabi Musa dapat memahami. Laisa bi sautin wal laisa bi harfin wala sautin. Kerana kita tak, ya sama sekali kita tidak menyamakan Allah Ta'ala itu dengan yang dengan yang baharu. Ya. Kerana Allah Ta'ala tu, kita kembali balik nanti, istighna'iyah dan iftiqariyah. Nanti di akhir nanti dihurai istighna'iyah dan iftiqariyah. Ya. Nanti kan dia sifat-sifat ini dia akan kelompokkan nanti. Mana dia yang istighna'iyah dan mana yang iftiqariyah. Sekarang saya tak perlu sebut lah. Kalau sebut pun nanti dia memakan masa juga. Oh, buku 12 dah ya. Okey, kita berhenti tang sini ya. Wa yata'allaku bima yata'allaku bihi al-ilmu minal muta'alliqat. Dan ya, ilmu dia bertakluk ya. Ya dengan kalam ya. Kalam, sifat kalam dia bertakluk dengan takluk ilmu. Ya, pada semua takluk dia. Takluk ilmu tadi apa dia? Al-wajibat, al-jaizat, al-mustahilat. Ya, ta'alluq kalam adalah sama dengan ta'alluq ilmu. Ya. Summa sab'u sifatin. Di situ kita berhenti. Cukup lah. Kita dah pukul 12 dah. Ya, kita nak bentang tikus sejadah pula. Kita nak Jumaat dah. Ya, okey, cukup. InsyaAllah ya, kita akan perhabiskan di dalam pertemuan kita minggu depan. Ya, minggu depan insya-Allah saya tidak akan banyak menghurai dah. Kita baca saja insya-Allah sehingga habis. Jadi cukup ya sekadar itu. Ya, mudah-mudahan ya pertemuan diberkati oleh Allah Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا منا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.